menginapi dalam syurga. Tapi specialnya tadi, orang yang betul-betul dengan Allah ketika di dunia ni, ya Allah. Allah bagi tahu sampai, ya Allah. Jadi malaikat jadi kagum. Sebab dia dah tahu niat hidup dia tadi. Dia tahu tak niat dia tadi adalah mengikhlaskan diri demi mana dia berbuat apa-apa bukan dia. Jadi malaikat tak dapat nak hitung nak cahaya dia ni macam cahaya maknanya kesucian, lebih suci daripada dia malaikat kata. Sebab dia betul ke manusia kan ada nafsu. Banyak aku tengok nak. Tapi bila dia ni lebih cerah cahaya daripada aku hingga aku kagum lihat cahaya. Apa itu rasa dia, ya Allah? Ada. Dia tu kekasih aku. Sebab dia datang, dia rasa kedirian dia. Dia berjalan tu dengan kudratku. Dia bercakap dengan kalamku. Dia bercakap dengar dengan pendengaran. Dia melihat dengan penglihatan. Aku dah jadikan dia begitu. Sebab apa? Dia melakukan amal-amal nafil. Iaitu sunat-sunat. Selain dia buat fardu yang Allah suruh, dia buat lagi sunat-sunat. Apa sunat-sunat? Dalam kehidupan dia rasakan Allah. Mana kalau dalam solat fardu, dia matikan diri ingat Allah. Dia terbawa nafil. Dalam kehidupan pun dia nak. Begitu juga macam mana. So, tak ada ke diri. Jadi Allah jadikan kita. Itu golongan-golongan kekasih Allah. Jadi beruntung kita. Itu maknanya Rasulullah SAW nak kita jadi. Kita nak macam tu. Sebenarnya gitu. Cuma kita sekarang ni tak tahu lahir itu mak bapak kita apa pun. Ataupun diri kita, jangan salah mak bapak. Diri kita bagaimana kita nak corak. Sebelum kita nak tahu kita akan mati kejap lagi besok. Minggu depan kita tak tahu. Pasti mati. Tapi sebelum kita nak mati kejap lagi besok minggu depan bulan depan, tahun depan, kita kena tahu hidup tu apa. Kalau hidup aja kau tak faham macam mana nanti kalau mati. Jadi hidup tu kena tahu dulu. Hidup tu untuk apa? Jangan ada keakuan diri. Barulah kau akan mati, kau tak risau. Sama tetap mati dan hidupku tetap inna solati wa nusuki wa mahyaya. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, ibadahku 24 jam 108,600 turun naik nafas kita kita jaga kat situ. Perbanyakkan. Isi dia tu tadi 108 dekupan jantung kita turun naik yang Allah bagi nafas Ar-Rahman tu tadi dalam diri kita yang dia tak pernah tinggalkan kita. Isikan banyak-banyak supaya jangan ada ruang lain lagi selain dia mengesakan dirinya. InsyaAllah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi sirli wa yassirli amri wa la'udatamli wa nasari yaqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama juga saya tak menghadiri majlis ni. Alhamdulillah diberi ruang masa Allah SWT mudahkan urusan untuk adik semua mengikuti majlis pada hari petang ini. Saya tak ada banyak nak cakap dengan sebab dalam kehidupan ni saya nampak di akhir zaman ini memang benar sekali apa-apa yang telah kita pelajari selama ini memang jelas telah Allah tunjukkan pada kita kepada siapa-siapa yang telah diberi nikmat untuk memahami apa yang telah berlaku, yang sedang berlaku. Jadi saya menyeru kepada semualah, kita kena cari jalan untuk teguhkan iman. Nasihat pada diri sendiri, ahli keluarga, anak, isteri sangat penting.
Sebab pengaruh di luar tu yang ke arah kebatilan ni semakin kuat. So, hanya dengan mengikuti nasihat-nasihat dalam YouTube, dalam kita punya grup ni, saya rasa insya-Allah kita terhindar daripada perkara yang di luar tu. Sebab bagi saya nampak sangat kuat di luar tu, walaupun yang bercakap tu nak kata kita tengok dia punya apa yang pangkat-pangkat dia ada di dunia ni, tapi masih lagi tidak memahami jalan mengenal diri, masih lagi ada sifat yang dipanggil keakuan diri. Jadi itu yang masalahnya. Kita pun jadi serba salah melihat mereka ni lah. So, saya harapkan mereka akan dapat memahami jalan ketahanan ni dengan sebenar-benarnya, insya-Allah. Jadi nasihat saya itulah, istiqamahlah dengan jalan kita ni, ya, supaya kita terpelihara daripada fitnah-fitnah akhir zaman ni. Alhamdulillah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulil ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Saya sambung balik sahabat kita beritahu tadi. Saya sambunglah istiqamah tadi. Seperti yang diperbincangkan, dia sahabat kita mengingatkan kepada saya lah untuk pasal istiqamah tadi tu, iaitu yang Ustaz pernah beritahu, Sayyidina Abu Bakar dia menyatakan kepada semua para sahabat, menyatakan istiqamah di dalam tu, hala tuju dia iaitu jangan mengadakan kedirian kita, hanya mengesakan dia, yang mengesakan diri itu yang nak dijaga sebenarnya, yang dalaman tu mengesakan diri dia yang tahu mengesakan diri dia. Dan itu yang istiqamah yang sebenar yang Sayyidina Abu Bakar juga Ustaz pun memperbincangkan pada sebelum ni. Jadi itu yang kita harapkan, moga-moga Allah Taala menjadikan kita sentiasa daim berkekalan, iaitu azali abadi, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. InsyaAllah semua ada satu yang dikatakan, saya ulang apa yang Ustaz nasihatkan kepada kita semua, supaya akhir zaman ni, walaupun siri YouTube ni ada, tapi saya sentiasa cakap insya-Allah daripada Allah juga, baca hari-hari surah Al-Kahfi pada pengakhiran zaman ni, surah Al-Kahfi 1 sampai 110 hari-hari yang tinggal. Lepas tu sentiasa solat tahajud malam. Kita dah memang fasa yang kelima ni, memang dah ni dah. Itu yang dapat saya sampaikan lah, daripada Allah juga. InsyaAllah sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang diucapkan oleh dua saudara kita tadi, daripada munculnya daripada citra cahaya kesucian ilahiyah, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang muncul daripada perkataan saudara kita tadi, tak lain daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita sama-samalah manfaatkan. Dan kalau kita tak ambil manfaat, kita tak amalkan dalam kehidupan kita, maka kita berada dalam innal insana lafil usr, dalam kerugian. Tetapkan tu tadi bukan maknanya kita boleh tetap. Makna maksud saya sebut tadi tetap, teguh kan, maknanya semua tu dia lah sebenarnya yang kita harapkan boleh teguhkan kita ni. La tu makna tak ada, kudrat tak ada, hidup tak ada, apa lagi, dengar tak ada. Kita dah tahu la tu. Jadi apanya yang ada pada kita, tak ada, semuanya pengisian dia. Kita tak, walau sedegup jantung pun Nabi kata, sekelip mata pun jangan sampai ada aku menguruskan. Ini Rasulullah yang paling kenal Allah, yang paling takut dan paling cinta. Dia pun Rasulullah berdoa, jangan ada sampai ada kedirian dia lagi. Dia nak uruskan setaat sekelip mata pun dia kata jangan, tolong jangan biar.
Maknanya Rasulullah 24 jam on aja. Sentiasa hari-hari gitu. Abu Bakar, Siddiq, Omar, Osman, Ali, semuanya berkeadaan begitu. Ketiadaan di kita je sekarang ni rasa pelik. Ini ilmu ni menyatu dengan Tuhan ni saja ni. Wahdatul wujud ni. Tuhan ada dalam diri manusia ni. Dia tak faham istilah wahdatul wujud. Istilah menunggal dengan menunggal dengan manusia, menunggal dengan Allah. Istilah dia tak faham. Itu hanya istilah. Tapi bila kau belajar, dia tak boleh nak diucapkan. Tapi itulah hampir kepada menghilangkan diri itu tadi. Itulah dia. Bukan menunggal. Sebenarnya tak ada. Tak ada lah istilah dia. Dia panggil menunggal. Kita tak faham. Ni menyatu pula dah. Jadi menyatu tu maknanya sebenarnya kita tak pernah ada. Dia je satu yang ada. Wahid. Wallahu ahad. Jadi kita tak mempelajari benda tu, kita memfitnah ilmu-ilmu para wali. Para wali tu ilmu dia semua daripada Rasulullah, daripada para rasul daripada Allah. Cuma kita tak duduk bidang tu, kita pandai-pandai nak cakap. Pandai-pandai kita nak bedah siasat kupas tanpa menggunakan iaitu cahaya ilahiyat. Maknanya cahaya Allah. Sebab ini memerlukan cahaya Allah untuk melihat siapa yang benar ni. Bukan kalau boleh kita melihat dengan mata kasar ni. Kalau belajar fiqh ya, ini dia haram halal kita jelas. Tapi ini dalaman ni, dia kena menggunakan penglihatan cahaya Nur Muhammad untuk kita melihat. Jadi kalau kita tak belajar kerohanian kita tak belajar tasawuf dan mana, kita tak akan, sebab dia perlukan tetap perjalanan rohaniah juga. Macam cerita macam Nabi Yunus tadi. Kalau dia tak dibagi tadi, maknanya kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal la ilaha illa. Kenapa dia mulakan dengan menafikan dulu? Jadi kalau kita tak bedah siasat, kita kata kita amal dia terus la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita hanya menyebut apa yang disebut oleh Nabi Yunus. Maknanya kita masih lagi tertipu. Maknanya bukan saya tak bagi belajar, tertipu lagi. Sedangkan Nabi Yunus, dia mengimani. Dia merasakan dulu, baru dia apa maknanya? Dia sedar dulu kesalahan dia. Baru dia buat pengakuan, tak ada yang lain, yang ada hanya engkau. Dan Maha Suci engkau. Aku telah berbuat aku zulumat, aku telah menutup kebenaran kau. Jadi dia tahu, rasakan tu dulu, baru dia ajarkan kalimat tu, sebut. Kita baca tapi kita tak faham maqam dia tu. Bentuk kesalahan yang macam mana yang kita lakukan. Bentuk kesalahan iaitu zulumat ataupun menutupi ada hak Allah, kita tutup dengan kita kata kita. Jadi yang ni dia yang gerakkan kita kata itu makna zulumat, itu zalim. Itu mau disedarkan dulu, baru kita baca. Barulah kita mengimani, bukannya pada Nabi Yunus, tetapi apa yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Beza kan? Nabi Yunus dia ajar kalimat tu, tapi bukan kalimat dulu, tapi kesadaran ni dulu. Baru disebut. Kita tak faham, kita amalkan yang berbentuk huruf tu, la ilaha illallah, tapi kita tak dudukkan kepada yang dirasa ke maqam tu tadi. Jadi maqam tu perlu dirasakan dulu, baru kita sebut, baru jadi kesedaran tadi maqam tu. Sebab apa? Engkau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni. Ni pula apa guru-guru ni cakap pula, engkau kalau baca ni rezeki engkau mudah. Dah kita pula ikut pula cara guru-guru minta maaf lah yang ada itu. Ni kau nak lepaskan apa ni, kau punya halangan ni kau baca ni 41 kali. Waktu sujud, hajat kau tercapai. Dah, kan dah lari tajuk tadi. Itu tujuan dia kesadaran tu kan bentuk minta maaf tu.
Jadi kita minta maaf tu kena kembali kepada Allah. La ilaha illa anta. Kembali kepada Allah. Maknanya engkau dah zulumat, engkau dah berada dalam zalim, iaitu berada di dalam tong najis ataupun kekotoran dalam tu. Jadi engkau kena la ilaha illallah supaya keluar, barulah engkau kata aku telah zalim, duduk tempat menutupi kebenaran kau. Jadi aku keluar kembali kepada engkau. Ibaratnya gitu. La ilaha illallah anta. Engkau yang betul-betul Subhan Maha Suci kau ya Allah. Ini aku telah zalim tadi. Baru diterima Allah. Tapi kalau engkau masih lagi duduk dalam akuarium Yahudi, sistem hawa nafsu, sistem keakuan diri, engkau baca tu 1000 kali, tak tepat. Tu makam tu nak kena tepat. Itu para Rasulullah, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi, dia duduk makam ni. Tu sebab ada makam Ibrahim, makam Rasulullah, makam Abu Hurairah, makam Nabi Hidir. Dia kata, kita kena tahulah makam-makam tu je. Makam Nabi Yunus, makam Ibrahim yang dibakar kan tuan-tuan ni. Waktu sebelum dibakar keadaan dia macam mana? Makam dah nama dia. Tu tadi. Hunna yana gunni bardan salamuna ala Ibrahim. Itu ayat dia. Makam dia kena faham dulu. Makam dia ketika nak dibakar, malaikat datang. Ibrahim, mintalah kepada Allah. Engkau nak dibakar ni Raja Namrud. Api dah marak tu. Minta kepada Allah. Nabi Ibrahim kata apa? Kau baliklah malaikat. Ibarat gitulah. Apa engkau ingat? Allah tak tahu aku nak kena bakar. Makam dia dari situ dah tenggelam. Dah tak ada ayat. Dia dah maknanya betul-betul mengimani dah. Tak payah siapa-siapa. Dia tak sebut pun tak kisah dah. Pasal malaikat suruh sebut, minta pada Allah. Dia dah yakin kau nak suruh minta. Dia dah yakin dengan Allah tinggi. Macam tu. Mana bukan nak merendahkan malaikat, tapi nak bagi tahu kita makam tu tadi. Kau duduk makam mana di sisi Allah? Makam lagi masih gini ke makam? Jadi kita nak pastikan kita ni makam kita betul-betul sentiasa merasakan Allah ni lah tadi wa maramaita. Ini sebenarnya Rasulullah nak kita la ilallah Muhammadur Rasul. Dia nak umat dia dapat ni, geliga ni. Betul-betul dalam kehidupan ni. Baru ilmu. Bukan bersandar pada ilmu dulu. Bukan saya cakap ilmu tak betul. Jangan tu dulu. Tapi kalau kau ambil ilmu tak apalah. Teruskan juga. Tapi ini dapatkan dulu. Inilah makam ni tadi. Makam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makan syahadat tadi. Engkau tak beres lagi. Bila tak beres, engkau tak tahu apa menyebabkan syahadat kita batal. Mana ada aku dah syahadat sampai bila-bila. Mana ada batalnya. Kalau engkau tak belajar makam, engkau tak tahu waktu bila engkau dah terbatal. Bukan saya cakap engkau jadi kafir. Terbatal syahadat engkau. Sebab engkau kata tadi mengakui semuanya tak ada yang adanya Allah. Kau bersumpah, berjanji. Asyhadu aku. Tak ada semua melainkan engkau. Tapi engkau merasa ada diri engkau. Dah batal sebenarnya syahadat engkau. Saya tak cakap engkau bukan keluar pada Islam. Batal dah. Engkau kena cari makam baru engkau tahu. Kau tu batal banyak kali dah. Ya Allah. Engkau dah duduk dalam keadaan. Lepas tu engkau sadar aku banyak beramal ni. Mana boleh engkau dah duduk batal tu. Engkau dah duduk dalam tahun lagi. Keluar dulu. Betulkan, kukuhkan. Baru engkau tahu, ya Allah. Selama ni aku syok sendiri duduk dalam. Rupanya syoknya dengan Allah Ta'ala tadi. Ya Allah. Duduk dalam kesucian. Engkau ingat kau duduk dalam ada diri itu kotor, najis, engkau rasa ya Allah, serugi-rugi manusia ni. Dia menyangka padahal dia duduk dalam hawa nafsu punya, jijik hawa nafsu ni. Kotor hawa nafsu kita ni. Keakuan diri ni kotor. Bila dia dah start kotor, dia akan bertambah sifat-sifat mazumah lain, kotor lain. Dah sombong, riak akan datang melekat, bertali-tali nanti. Menyambung-nyambung. Punca dia satu je. Engkau adakan keakuan, yang lain nyambung. Busuk tu akan datang. Busuknya ni, sombong, riak. Engkau akan cerita nanti. Apa pun kau akan cerita. Engkau punya diri hebat nanti. Kau tak sedar nanti.
Sebab tentera-tentera hawa nafsu kau, dia akan puji kau. Baru tentera-tentera iblis-iblis ni. Pasal hawa nafsu ni dia ada kerajaan tau. Hawa nafsu keakuan diri ni ada kerajaan. Lebih besar daripada iblis punya kerajaan. Kerajaan tu guna dia untuk mengangkat diri kau. Takut gitu. Takut kalau dia perlihatkan keakuan diri ni. Kau masuk keakuan diri dia, dia ada raja dia untuk dia push kau. Kau hebat, kau ni, kau ni. Baru datang iblis datang ziarah kau. Itu tadi. Jadi jangan. Perang, bersungguh-sungguh perang ni. Kalau kau tak isytiharkan perang selagi tu kau amal lah hebat macam mana pun, Allah tengok kepada ketakwa. Macam ni saya nak ceritakan satu orang ni tadi. Dia amalan dia tak banyak. Tapi dia kenal diri, dia kenal Allah. Dia tahu amalan dia tak banyak. Dia tak solat tengah malam, tahajud ke apa benda. Dia buat yang wajib-wajib je. Tapi dia kenal diri, kenal Allah. Orang pun tahu amalan dia tak hebat biasa. Tapi dia special di sisi Allah. Dia tahu orang kesusahan. Setiap kali orang kesusahan, dia berkeinginan untuk nak minta izin Allah nak tolong. Dan berjaya banyak. Itu je. Dia kata, setiap kali dia tolong, aku tak ada amalan apa ya Allah. Aku cuma harapkan engkau bagi aku rahmat untuk dapat tolong dia. Awak tahu. Satu jengkal lagi aja makam dia sama makan Nabi. Maknanya ketua para wali punya pun kagum dengan amalan dia. Sebab dia kesian dengan orang. Bila ada orang susah aja, dia tak kira siapa. Dia minta pada Allah dengan rahmat-Mu, ya Allah, izinkan aku nak tolong. Aku tak ada amalan apa ya Allah. Mudah-mudahan dengan aku buat ni atas rahmat Engkau. Ya Allah. Kita kan kebanyakan banyak amalan, tapi kita tak terfikir orang tu susah, orang. Allah kata engkau biasa yang amalan kau. Allah, aku 60 tahun ibadah. Biasa je ke? Biasa. Aku lebih suka hamba ku yang gini. Dia sikit dia buat yang mana yang patut aku suruh. Tapi dia punya sifat nak nolong hamba-hamba ku yang lain. Dia prihatin, dia cari mana orang susah. Orang minta bantuan lagilah. Kalau orang tak nak, dia cari ni mana orang susah. Dan dia tahu kalau orang tu betul-betul nakkan pertolongan, betul-betul dia akan. Saya dah jumpa orang macam tu. Dia kita tengok memang biasa pakai selekeh biasa. Macam kita pun tak ada anggap dia ni di sisi Allah special lah. Tapi bila jadi kejadian ada orang tu susah betul-betul. Rupanya dia pergi dulu. Sampai selesai dia. Orang tu pun dia tak bukan saudara dia, bukan siapa, saudara Islam dia. Tak ada satu barang, satu sen pun dia minta. Allah naikkan darjat. Tu. Bila dia meninggal tu, dia punya wangi tu, ya Allah. Kita kalau setiap kali masuk bilik dia wangi. Tu. Hari Jumaat, anak-anak dia kata, macam ada ya arwah tu kat dalam bilik tu. Takut orang lain nak duduk bilik. Macam dia ada buat ibadah, macam-macam. Jalan terus ibadah di malam Jumaat. Ini Allah nak melihat dengan makam orang. Kita tengok macam dia biasa, tak pakai jubah, tak pakai songkok, pakai baju t-shirt. Solat 5 waktu, dia jaga wajib-wajib ni buat. Lepas tu tengah malam kita pergi rumah dia, tak ada apa, dia tidur. Cukup malam tidur je. Tu. Tapi dia ada jiwa yang macam tu. Sifat kesian dengan orang. Dan prihatin tengok orang susah dia. Kalau dia tak nampak, dia tak tolong, dia rasa macam, saya tak boleh lah, saya kena. Padahal dia tak ada kena-mengena pun. Tapi dia, tu. Itu. Kalau ada sifat yang macam tu, maknanya Allah dah anugerahkan special. Sebab Rasulullah ni dia rahmatan lil, suka mana Allah. Memang Rasulullah ibadah hebat kan, tapi dia lebih pada rahmatan lil, dia utus untuk memberi rahmat. Tak kira siapa-siapa, kau Islam ke tak Islam ke, kau jin ke apa.
Jadi kita nak duduk kat situ, kepahaman. Di situ nama kesucian. Bukan saya cakap tak bagi ibadah. Ibadah tu kesucian juga. Tapi bila kita meniadakan diri kita, akan masuk sifat yang lebih suci, menolong Allah. Bila dah tak ada kedirian kita, akan datang sifat suci daripada Allah, rahmat Allah. Kita kesian dengan orang lain pula. Wanazi, kita nak bagi zakat ni, zakat ni. Kita dah ke situ, sifat kita nak dipanggil syafaat kalau Nabi. Kalau kita dipanggil barakat. Dia duduk kawasan tu beri berkat, dia suka doakan orang dia. Orang nampak pasangan tu, wah, ya Allah bahagiakan dia sampai. Kalau tengok orang susah, ya Allah bagilah apa yang dia nak supaya dia dapat ibadah dengan kau. Jadi hati dia suka berkat mendoakan orang. Dapat kan? Kalau sakit, ya Allah sembuhkan dia. Ataupun jadikan sakit ni bertambah, dia dekat dengan kau lagi. Oh, dia macam tu dia. Ini sakit padan muka ni, kau banyak buat dosa ni. Oh, dia rasa amalan dia hebat, dia hina orang pula. Dia tak boleh macam tu. Itu saya cakap tadi. Takut. Kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah. Kalau dia kenal diri, kenal Allah, dia kesifat kesucian, dia akan nampak yang lain kesucian juga dia akan. Dia tak akan bawa kepada dia hebat. Itu tak ada. Dia tak akan rasa dia hebat. Hilang kedirian dia dah. Kesucian yang datang, kesucian tu datang, dia akan nolong orang tu, doa berkat-berkat. Tu. Dia nampak orang ni mengisap dada, ya Allah, jadikan dia dapat bertobat sebelum dia meninggal, ya Allah. Aku ni belum tentu lagi meninggal aku macam mana. Itu dia. Mudah-mudahan peringatan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan adalah sekedirian. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.